So, bab ini bab 2, kita panggil pembezaan. Pembezaan ini, so kita tengok sini dulu. Tajuk pertama kita, dia berkaitan dengan had. Had dan hubungannya dengan pembezaan. So, ada hubungan had dengan pembezaan. So, kita akan tahu nanti apa hubungannya. Sekarang kita fokus kepada cara untuk mencari had. Cara untuk mencari had lah. Kita tengok nota di tepi sini. Bila kita nak cari had, kita sentiasa tengok perkataan LIM. LIM ni English, limit. Dalam sini kita boleh nampak limit. Limit, short form dia LIM. So, maksud dia had. Okay, so kita tengok nota nombor 1 ni. Nombor 1, apa yang dia cakap? X menghampiri A. Okay? X menghampiri A. Ini had dia untuk fungsi fx. Dan nak cari had dia, caranya kita masukkan A ke dalam fungsi tersebut dan dia jadi fa. So, sebenarnya agak senang. Okay? Agak senang. Kita tengok satu contoh. Okay, A ni. Ingat cara dia, masukkan nilai yang diberi tu ke dalam X. Okay, so contoh di sini, yang A ni, kita masukkan 2 ni ke dalam X. So, kita dapatlah had dia. 2 kali 2 tambah 5. Dapatlah 9. Itulah had. So, agak senang. Okay? Tetapi, kadang-kala kita akan ada sedikit masalah. Masalah dia, contohnya, kita masukkan nilai tersebut, selepas tu FA ni tidak tertakrif. Kadang-kala memang macam tu. Kalau dia tertakrif, senang saja kita masuk A ke dalam X, tertakrif, dapatlah had. Kalau dia tak tertakrif, nak dapat had, kita kena guna cara lain. Okay, so contohnya ni. Okay, ini pun bukan masalah besar. Contohnya ni, kalau X menghampiri nilai yang sangat besar, ini infinity. Okay, so kita masukkan infinity ke sini saja. Macam mana nak masukkan infinity? Infinity ni masuk sini pun tak dapat kira apa-apa. Kita ada cara dia. Cara dia, kita boleh guna calculator. Contohnya setengah kuasa sesuatu yang sangat besar. Kuasa 1 juta ke, 10 juta ke, atau lebih besar lagi. Okay? Apa yang kita nampak ialah, kita boleh guna calculator lah sebenarnya. Kalau kita masukkan nilai yang sangat besar ke dalam X tu, kita akan dapat kosong. Okay, akan dapat kosong. Cuba dengan calculator dan kita akan faham. Okay, so dapat kosong. Tapi untuk contoh C di sini, kalau kita masukkan X sama dengan 1 ke dalam fungsi di sini, masuk ke atas masih tak ada masalah. 1 tolak 1, atas jadi kosong. Kalau masukkan 1 ke bawah, dia menjadi masalah. 1 tolak 1, kosong di bawah, menyebabkan pecahan ini tak tertakrif. Tidak tertakrif. Okay? So, kadang-kala memang ada masalah sebegini. Pecahan tu penyebut dia jadi kosong dan menyebabkannya tak tertakrif. So, kalau macam tu, kita tak masuk dulu. Kita cuba mengelakkan kita daripada masalah ini. So, kita ada masalah sebegini sebab bawah dia jadi kosong. So, kita nak mengelakkan dia, kita buat pemfaktoran. X tambah 1, X tolak 1, X tolak 1. Potong. So, penyebab masalah kita ialah X tolak 1 di bawah ni. Selepas kita faktorkan, kita boleh potong dengan ini, dan masalah tersebut sudah hilang. Sekarang apa yang tinggal ialah 1
per X tambah 1. Dan kita masuk 1 ke dalam X, tak ada masalah pun. So, jadi 1 per 1 tambah 1, jadi 1 per 2. Macam tu lah, 1 per 2. Okay. So, kita perlu buat sesuatu. Kalau tak boleh masuk nilai tersebut ke dalam fungsi yang diberi di belakang. Okay. So, kena faktorkan dan potong lah apa yang berkaitan tu. Okay. So, itulah had. Ada 3 keadaan saja. Keadaan pertama, masuk terus. Keadaan kedua, dia sangat besar guna kalkulator lah untuk cuba dan bayangkan apa yang kita akan dapat. Okay. Kalau tak dapat bayangkan, cuba nilai yang lebih besar. Okay. Keadaan ketiga, masukkan nilai ini ke dalam X, dia tak tertakrif, kita perlu faktorkan dan potong sesuatu sampai dia boleh ditakrif. Okay. So, kita tengok satu contoh lagi. Contoh yang luar biasa sikit. Katakan soalan 11 ni. Soalan 11. Masalah di sini, bila kita masuk kosong ke sini, sini dan sini, yang atas ni tak ada masalah. Yang bawah ni jadi kosong, penyebut jadi kosong, tak tertakrif. Itu masalah dia. So, kalau macam tu, kita kena cuba mengelakkan X di bawah. Kalau kita dapat buat sesuatu sampai X ni hilang, masalah tu boleh diselesaikan. Okay, kita cuba macam mana nak elakkan X di bawah ni. Okay, so saya cuba darab sesuatu untuk ni. Biasanya kita darab, kita panggil conjugate. Darab conjugate lah. Darab conjugate maksudnya kita tengok yang ada punca ni. Kalau dia punca ni tolak punca ni, kita darab dengan benda yang sama, tetapi kita tambah macam ni. So, pada mulanya mungkin kamu rasa tambah ni membantu ke atau macam mana, kita tengok dulu. Okay, saya kembangkan. Bila kita nak kembangkan, kita ada shortcut. Shortcut dia macam ni. So, shortcut dia macam ni. Kalau kita ada sesuatu yang tolak, darab dengan sesuatu yang tambah, dan kita akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kita akan dapat ni. Ini cepat lah, okay? Cepat. Kalau kita tahu ini cepat. So, untuk bahagian atas ni, kita boleh guna formula yang berwarna hijau itu. So, dia akan jadi A kuasa 2. Maksudnya, ini kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2. Punca 4 tolak X kuasa 2. Dan bawah ni katakan saya biarkan macam ni sajalah. Saya tak mahu buat apa-apa dulu. Yang penting ialah kita nak potongkan X di bawah tu. Itu penyebab masalah ni. So, kita tengok bawah ni saya tak buat apa-apa. Atas ni saya cuba hilangkan punca dengan kuasa 2 sebab dia boleh potong. Okay. Dan apa yang tinggal, kita ada 4 tambah X tolak 4 tambah X. Okay. So, bayangkan ni punca dan kuasa 2 sudah hilang. Lepas tu tolak ni saya darab masuk. 4 jadi negatif. Negatif X jadi positif. Jadi macam ni . So, yang penting ialah kita boleh potong 4 dengan 4 ni. Dan bawah dia sama. Okay, so lepas tu yang atas tu tinggal X tambah X, maksudnya 2X. Bawah ni X dan ini. Boleh potong X.
Ini langkah yang sangat penting. Kalau boleh potong X, itu penyebab masalah. Kalau boleh potong itu, so masalah sudah diselesaikan. So kita tengok. Ingat cara dia. Cara dia darab dengan conjugate. Conjugate maksudnya benda yang sama tetapi tanda di tengah-tengah tu tukar. Kalau dia beri tolak, kita darab dengan tambah. Benda yang sama tapi tambah. Kalau dia bagi tambah, kita darab dengan tolak. So dia akan membantu. Okay, sekarang kita dapat ni pula. Dan kita boleh masukkan kosong ke dalam X. So, 2 di atas. Bawah ni masukkan kosong. So, 4 tambah kosong, 4. Puncakan dia jadi 2. Yang belakang ni pun sama juga. 4 tolak kosong, 4. Puncakan dia jadi 2. Jadi 2. So, ini jadi 2. So, 2 per 4, 1 per 2. So, kita sudah dapat selesaikan masalah penyebut dia kosong. Okay? Sudah potong X di bawah. So, kita boleh dapat had dia. So, itulah cara dia. Dan kita teruskan muka surat seterusnya. Okay. So, muka surat seterusnya ni, dia akan membawa kita ke dalam pembezaan. Tajuk bab ini pembezaan. So, tadi tu had. Dan nota tadi dia cakap had dan pembezaan ada hubungannya. Okey, inilah hubungan dia. Okey, kita tengok apakah hubungan had dengan pembezaan. So, pembezaan mula-mula kamu perlu tahu, kalau kita ada Y, kita buat pembezaan, kita dapat dy dx. Kalau kita diberi fx, kita buat pembezaan, kita dapat f prime x. Okay, so itu pembezaan. Pembezaan sebenarnya dia berkaitan dengan itu gradient. Gradient ni dalam bahasa panggil apa? Cenderung gradient. Okay, so kita tengok kecerunan. Ya. So dia berkaitan dengan kecerunan. So kalau kamu masih ingat kecerunan kan, berkaitan dengan kecerunan. Kecerunan ni berkaitan dengan kecerunan. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Berkaitan dengan ni, kecerunan garis. Okay, kita tengok nota di sini. Diberi Y sama dengan Fx. Katakan kita ada titik A, XY. Titik A di sini. Kita ada Y sama dengan Fx. Ini lengkung. Graf ni lengkung. Ada satu titik di sini. Dan kita ada satu titik lagi, titik B. Titik B di dekat dengan A. Okay? Dia dekat dengan A tapi kita ada satu tanda di sini X tambah dengan delta X. Tambah dengan delta X. Delta X ni maksudnya penambahan sedikit. Contohnya kalau X kita ni 2. X tambah delta X ni maksudnya tambah sedikit lah. Mungkin dia 2.1 kan. Okay. Ini 2, ini 2.1. So, contohnya Y ni 3. Y ni 3, lepas tu tambah sedikit. Saya bagi satu contoh untuk kamu bayangkan. Okay. So, contoh. Katakan ini Y sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Titik A ni katakan 1, 2. Titik B ni katakan X dia 1.1. Dia sudah tambah sedikit. Kita panggil delta X. X tambah dengan delta X. Maksudnya penambahan sedikit.
Okay, penambahan dengan nilai X yang kecil. Dan Y dia pun tambah sedikit. Y dia jadi Y tambah delta Y. Delta Y maksudnya tambah sedikit. Okay, sudah bertambah berapa banyak sebenarnya. Okay, cara dia kita buat macam ni lah. Y tambah delta Y ya. Dia 2 kan. 2. Okay, kita masukkan 1.1 kuasa 2 tambah 1. Nak cari Y baru tu kita masukkan 1.1 ke sini. 1.1 kuasa 2 tambah 1 tambah dapatlah nilai Y dia. So inilah dia. Okay, dan apakah nilai ni? Tekanlah kalkulator. Tambah 1. Okey, 2.21. So maksudnya nilai ni 1.1 2.21. Macam tu. Okay. So dari sini kita akan tahu apa tu delta X. Delta X ialah dia tambah berapa? Dia tambah 0.1. So delta X ialah 0.1. Kalau nak tahu delta Y, kita tengok dia tambah berapa ni. Dari 2 jadi 2.21. So delta Y ni 0.21. Berapa penambahan Y dia. Okay, itulah delta X dan delta Y. Maksudnya penambahan dengan nilai yang kecil. Okay, so kita teruskan dulu. Selepas kita ada 2 titik ni, kita perlu cari kecerunan dia. Kecerunan. Okay, so kecerunan kita guna formula inilah. Formula ni. Okay, kita tengok macam mana kita guna formula tersebut. Okay, so cara dia, kalau kita ikut formula ni, titik A ni kita panggil X1, Y1. Titik B ni kita panggil X2, Y2. Kita cari kecerunan dan kita akan dapat. Okay, tengok saya buat di sini. Kecerunan dia. Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Selepas kita tolak macam ni, kita akan dapat delta Y over delta X. Bayangkan Y tolak Y sudah hilang. Ini Y tolak Y sudah hilang. Delta Y yang tertinggal. X tolak X hilang. Delta X yang tertinggal. Okay, so kita tinggal delta Y, delta X saja. So itu sebab sini ada delta Y, delta X ni. Maksudnya kecerunan dia. Delta Y, delta X. Kecerunan. Okay, kecerunan dia. So pembezaan kita dy dx. Hubungan dia dengan had ialah kita biarkan delta X kita menghampiri kosong. Menghampiri kosong maksudnya delta X kita sangat kecil lah. Okay, sangat kecil. Contohnya kamu tengok nilai yang saya beri di sini. Delta X kita memang sangat kecil. 0.1 saja. Memang dia menghampiri kosong. Nah, kalau had kita mempunyai delta X yang menghampiri kosong, dan sini kecerunan dia, kita akan dapat dy dx. Okay. Kita tengok contoh. Macam mana ni? Macam kalau kita dengar macam sangat rumit lah. Sangat rumit. Dia ada 2 bahagian lah. Bahagian pertama ni had. Had dengan syarat delta X mesti sangat kecil. Menghampiri kosong. Bahagian kedua ni kecerunan dia. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okay, ada 2 bahagian. Kita boleh tengok ini juga. Ini sama konsep. Cara tulis dia berlainan sikit tapi konsep dia sama. So saya jelaskan dahulu. Kita masih ada 2 bahagian. Okay.
Untuk menyenangkan kita, saya tak mau guna H lah. Saya guna delta X. Sebab kita pun sudah guna delta X pada mulanya. Kalau tiba-tiba tukar ke H macam keliru sedikit lah. Okay. Saya tak mau guna H. Saya guna delta X. Saya biarkan formula saya jadi ni. Okay. Supaya kamu boleh cuba hubung kaitkan lah. Macam ni. Ingatlah, pembezaan kita ada dua bahagian. Bahagian pertama had dia, delta X menghampiri kosong. Sini saya buat macam ni, X tambah delta X tolak Fx bahagi dengan delta X. Saya buat macam ni. Okey, saya cuba jelaskan ni. Sama sajalah konsep dia. Okey, saya buat satu graf dulu untuk kamu bayangkan. Bayangkan kita ada satu graf macam ni. Persamaan dia Y sama dengan Fx. Dan katakan titik di sini, titik A. X, Fx. Nah, ini koordinat dia. Kadang-kadang dia bagi XY kan. Dan kadang-kadang Y ni dia tulis Fx lah. Rasa-rasanya ni sudah biasa kan. Kadang-kadang Y dia ditulis dalam bentuk Fx. Okay. So, inilah keadaan kita. Okay, sini. Ini X, Y ditulis dalam bentuk Fx. Okay. Titik B kita. Tadi kita sudah cakap titik B kita menghampiri titik A. Dia sangat dekat antara satu sama lain. So, secara umum koordinat dia X tambah delta X. Tambah sedikit. Okay, kepada X koordinat kita. Dan pada masa yang sama, kalau kita nak cari Y koordinat dia, kita hanya perlu masukkan ini ke dalam fungsi. Masukkan ini ke dalam fungsi, dapatlah Y dia. Tadi pun saya sudah tunjuk contoh di sini. Tengok sini ya. Apa yang berlaku di sini? Saya masukkan 1.1 ni ke dalam fungsi. Ke dalam X dia. 1.1 masuk sini. Kuasa 2 tambah 1. Dapatlah Y dia. Okay. Secara umum, maksudnya kita buat macam ni. Kita masukkan X ini ke sini. Bila masuk ke sini, kita dapatlah Y dia. Okay. Secara umum, kita tulis macam ni. So, kita dapat ni. So, selepas tu bayangkan. Ini X1, ini X, ini Y, Y1. Ini X2, Y2. Okay. So, kita cuba fahamkan dia dengan cara kecerunan. Ingatlah, ada dua bahagian kan. Tadi saya cakap, depan had, belakang kecerunan. Okay. So, depan ni had. Belakang ni kecerunan. Okay, kita tengok bahagian kecerunan dulu. Kecerunan dia, Y2 tolak Y1. Y2 ini. Tolak Y1. Ini. Bahagi bahagian bawah X2 tolak X1. Itu bahagian kecerunan. Kalau saya pemudahkan bahagian atas ni, saya tak boleh buat apa-apa. Saya tulis semula saja. Tapi bahagian bawah tu, saya boleh buka kurungan ni dan tolakkan X dengan X ni. X tolak X hilang, tinggal delta X. Tinggal delta X lah. So itulah formula kita yang di atas ni. Okay, formula di sini. Okay, sama lah. Dia apa ni? Ini kecerunan yang sudah diringkaskan, kecerunan. Okay, so depan dia kita tambah limit dengan syarat
delta X ni mesti sangat kecil. Maksudnya menghampiri kosong. Kalau kita buat macam ni, kita akan dapat F prime X. F prime X ni apa? Pembezaan lah. Okay, kita akan dapat. Ini formula pembezaan yang dipanggil pembezaan dengan prinsip pertama. So, kita tengok contoh. Macam mana kita nak guna formula ini. Okay, so. Okay, ini ya. Okay. Mula-mula kita diberi satu persamaan. Y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 4. So, apa yang kita nak buat ialah untuk x ni kita tukar ke x tambah delta x. So, macam ni. 3. Untuk x tu kita tukar ke x tambah delta x. Kuasa 2 masih ada, tambah 4 masih ada. Untuk y tu, di sebelah kiri tu, y kita tukar ke y tambah delta y. Okay, kita tukar ke y tambah delta y. Okay, so itu persamaan kedua. Okey, biar saya kembangkan dulu sebelum saya panggil dia persamaan kedua. Saya kembangkan dulu. Saya nak kembangkan bahagian kurungan ni. Bahagian kurungan ni sebab saya tak cukup ruang di sana. Saya cuba tarik ke tepi ni. Okey, kita kembangkan di sini. Saya ada x tambah delta x. X tambah delta X. So, kita kembang seperti biasa. X darab X. X kuasa 2. X darab ni. X delta X. X darab ni. X delta X. Delta X darab delta X. Delta X kuasa 2. Saya kembangkan dia. Macam kuadratik lah sebenarnya. So, x kuasa 2 tambah 2x delta x tambah delta x kuasa 2. Okay. Selepas kita kembangkan, kita dapat ini. Dan saya masukkan di belakang. X kuasa 2. 2x delta x tambah delta x kuasa 2. Tambah 4. Dan saya darabkan 3 ke dalam. Jadi 3x kuasa 2, 6x delta x, tambah 3 delta x kuasa 2, tambah 4. Okay, sekarang saya panggil ini, yang sudah saya kembangkan ni, jadi persamaan 2. Okay. Kita perlu teruskan dengan cara ni. Kita sekarang ni ada 2 persamaan. Persamaan pertama ni, persamaan yang diberi. Persamaan kedua ni kita sudah buat sesuatu. X ni sudah tambah dengan delta X. Y ni sudah tambah dengan delta Y. Dan kita kembangkan sampai dia nampak macam ni. Okay. Sekarang kita kena buat sesuatu sampai kita boleh guna formula ini ya. Okay. So, kita perlu tolak. Kita guna persamaan 2 tolak dengan persamaan pertama. Kita tolak. Contohnya sebelah kiri ni. Ini tolak dengan ni. Y tambah delta Y tolak dengan Y. Apa yang kita dapat? Delta Y. Sebelah kanan ni. 3x kuasa 2 ini dan ini tolak dengan ni. So, ini tolak dengan ni boleh potong. 3x kuasa 2 tolak 3x kuasa 2 hilang. Ini 4 ni boleh potong dengan ni. 4 tolak 4 jadi kosong. Apa yang tinggal ialah kedua-dua ni. Kedua-dua ni ya. Bayangkan semua ni tolak dengan kedua-dua ni.
So ini potong dengan ni. Saya potongkan dulu. Cuma bayangkan ini potong dengan ini tolak dengan ini sudah hilang. Apa yang masih tertinggal ialah 6x delta x tambah 3 delta x kuasa 2. Okay, so ingatlah kita buat ini supaya kita boleh guna formula. Formula kita delta y over delta x. So ini delta y sudah ada. Nah, dapat delta x di bawah, kita kena bahagi dengan delta x. Bahagi delta x. Kita dapat delta y delta x. Bila kita bahagi dengan delta x di sebelah kiri, kita perlu bahagi dengan delta x di sebelah kanan. Okay, kita dapat 6x. Delta x sudah bahagi dan hilang. Okay, untuk sebutan kedua ni, bahagi dengan delta x, kita tinggal 3 delta x. Okay, saya tulis betul-betul lah. Dia nampak macam 8 lah. Okay, so 3 delta x. Sudah bahagi dengan delta x. Okay, so kita sudah dapat delta y bahagi delta x. Kita boleh masuk ke formula ini. Masuk ke formula ini ya. So katakan saya buat di sini. Tak cukup luang di sana. Okay, formula kita dy dx sama dengan had delta x sama dengan kosong delta y delta x. Ini formula kita. Dan apa yang kita boleh buat ialah nak cari dy dx ni. Dy dx maksudnya pembezaan. Kita masukkan delta y delta x yang kita dapat di sini. 6x tambah 3 delta x di sini. Masuk ke sini. So, kita ada 6x tambah 3 delta x. Kita ada ni. Dan kita cuba fikir balik. Apakah konsep had? Had dia. Tadi kita belajar. Kalau kita boleh masukkan delta x dengan nilai kosong, kita masuk terus. Masuk sini. Maksudnya kosong masuk ke sini. Masuk ke delta x. Boleh. Masuk kosong ke sini tak ada masalah. So kita dapat ni ya. Dapat 6x tambah 3 darab dengan kosong. Dapat 6x. Inilah dy dx kita. 6x. 6x lah. So ini kita panggil pembezaan dengan prinsip pertama. Dapat ni. Okay, so agak rumit, tapi cuba tengok balik langkah dia. Okay, saya jelaskan secara umum. Langkah pertama ini langkah pertama L1. So langkah pertama apa yang terjadi? X kita tukar ke X tambah delta X. Kalau Y kita tukar ke Y tambah delta Y. Itu langkah pertama. Dan selepas tu langkah kedua. Kita tengok apa yang kita buat ni. Kita kembangkan. Kembangkan atau ringkaskan. Kembangkan atau ringkaskan. Itu langkah kedua. Selepas tu kita dapat persamaan 2. Dapat persamaan 2. Okay. So kita guna 2 tolak 1. Langkah kedua. Okay, langkah kedua di sini kita guna 2 persamaan 2 tolak dengan persamaan 1 untuk mendapatkan delta y delta x. Okay. Lepas tu langkah ketiga di sini.
Langkah ketiga. Langkah ketiga, apa yang berlaku? Guna formula. Guna formula yang kita bincang tadi. Nak cari dy dx, maksudnya pembezaan. Kita guna had delta y delta x. So, kita langkah ketiga ni, kita guna delta y delta x yang kita dapat ni masuk ke sini. Masuk ke situ, lepas tu gantikan delta x dengan kosong. Macam itulah. Dan kita akan dapat dy dx. Secara umumnya kita buat perkara macam ni. Ada 3 langkah. Ada 3 langkah. So kita tengok satu lagi contoh. Satu lagi contoh. Okey, katakan soalan 1 di sini. Okey, saya buat dengan cepat sikit lah. Okey. Langkah pertama. Tadi kalau masih ingat lah. Langkah pertama, x tukar ke x tambah delta x. Okay. Y tukar ke y tambah delta y. So, inilah dia. Y tambah delta y setengah x tambah delta x. Kuasa 2. Okay. So, itu langkah pertama. Kita perlu kembangkan dan ringkaskan dan dapatkan persamaan 2. Ini langkah seterusnya. So, saya kembangkan. Cara kembangkan ni sama saja, ada kuasa 2 kan. Macam ni lah. Dapatlah ni pada akhirnya. Y tambah delta y setengah x kuasa 2, 2x delta x tambah delta x kuasa 2. Macam ni lah. Dan saya darabkan setengah ke dalam. Setengah x kuasa 2 x delta x setengah delta x kuasa 2. Okay. Ini selepas saya ringkaskan, saya panggil ni persamaan 2. Ini persamaan pertama. Okay. So, ini langkah pertama. Langkah 1. Langkah 1 lah. Langkah 2, tengok balik. Persamaan 2 tolak persamaan 1. Ini tolak dengan ni. Ada tujuan dia. Nak dapat delta y bahagi delta x. Okey. Ini tolak ini. So, bayangkan y tolak y sudah hilang. Tinggal delta y. Tinggal delta y lah. Sebelah kanan setengah x tolak setengah x hilang. Tinggal ini dan ini. Tinggal x delta x, tinggal setengah delta x kuasa 2. Okay, jangan lupa kita nak dapat delta y bahagi delta x. So, untuk dapatkan ni, cara senang, fikirlah macam ni, bahagi delta x. So, delta y bahagi delta x, kita dapat delta y delta x. Ini bahagi delta x, tinggal x. Dan ini bagi delta x, tinggal setengah delta x. Dapatlah delta y bahagi delta x. Ini langkah kedua. Okay. So, langkah ketiga, tengok lagi. Sekarang kita guna formula. Guna formula ni. Dan masukkan delta y bahagi delta x di sini. Okay, saya tarik ke sini. Formula kita dy dx sama dengan limit delta x menghampiri kosong delta y delta x. Dan kita masukkan delta y bahagi delta x di sini. Masukkan ke sini. Bila kita masukkan ke situ dan kita biarkan delta x sama dengan kosong, kita dapatlah ni. Setengah darab kosong, dapatlah x. Itulah dy dx. Dy dx kita x. Macam tu lah. Banyak kerja kan. Okay.
Tapi saya nak beritahu dulu lah, peperiksaan jarang tanya ni. Walaupun kita perlu belajar, tapi peperiksaan jarang tanya prinsip pertama. Itu nasib baik lah, kita boleh cakap macam tu lah, nasib baik. Dia rumit tapi jarang tanya. Okay. Tapi kita perlu tahu jugalah, okay. So, sebab dalam silibus kan. Okay. Kita tengok contoh lagi. Kita tengok contoh lagi ya, B ni. Kadang-kala dia beri kita dalam bentuk fx. Kalau dia beri dalam bentuk fx, kita guna formula ni. Formula ni sebenarnya sama dengan ni, tapi cara tulis dia lain sedikit saja. Okay, so kita cuba tengok. Memang langkah dia sama saja. Langkah 1, langkah 2 dan langkah 3 macam ni ya. Okay, so kamu cuba tengok ni. Okay, cuba tengok macam mana. Okay, langkah pertama kita tengok semula langkah kita. Okay, so kita tengok ni. Langkah pertama, kamu boleh tengok sini sekali lagi. Cara dia, kita tukar X kepada X tambah delta X. Kita tukar Y kepada Y tambah delta Y. Untuk kali ini, kita tak ada Y. Kita ada fx. Kita tukar fx kepada fx tambah delta X. Okay. Lepas tu kita kembangkan, kita ringkaskan dan kita dapatkan persamaan kedua. So, kita buat ini dulu. Mari kita tengok soalan kita di sini. Kita diberi fx sama dengan 5x tolak 2. Kita panggil ni persamaan pertama. Kita tukar fx kepada fx tambah delta x. Kita tukar x kepada x tambah delta x dan tolak 2. Lepas tu kita ringkaskan fx tambah delta x sama dengan 5x tambah 5 delta x tolak 2. Saya kembangkan dan saya panggil ini persamaan kedua. Okay, persamaan kedua. Okey, sekarang kita tolakkan. Okey, ini langkah pertama, saya label dulu langkah pertama. Sudah siap? Kita perlu tengok langkah kedua. Kita tengok sekali lagi langkah kedua di sebelah sini. Langkah kedua, persamaan 2 tolak persamaan 1 untuk mendapatkan delta Y bahagi delta X. Ini kecerunan dia. Tetapi sekarang kita tak guna ni. Sekarang kita guna kecerunan kita fx tambah delta x tolak fx bahagi delta x. So kecerunan kita menjadi ini sekarang. Okey, so mari kita tengok macam mana kita buat langkah kedua ni. Okey, kita tengok sambung di sini. Mula-mula kita guna persamaan 2 tolak dengan persamaan 1. Dan kita dapat fx tambah delta x tolak fx. Ini untuk sebelah kiri. Untuk sebelah kanan kita ada 5x tambah 5 delta x tolak 2 tolak dengan 5x tolak 2. Okey, kita sambung. Ini sama dengan, bayangkan saya darabkan negatif ini ke dalam, saya dapat negatif 5x tambah 2. Dan selepas tu 5x tolak 5x hilang. Tolak 2 tolak dengan negatif 2 hilang. Apa yang tinggal ialah 5 delta x sahaja. So kita dapat ini. So apa yang kita nak cari di sini ialah semua ni bahagi dengan delta x. So cara dia,
bahagi dengan delta X di sebelah kiri. Dan bagi dengan delta X di sebelah kanan dan dapat 5. Inilah langkah kedua. Semua ni langkah kedua. Langkah ketiga. Okay, kita tengok lagi. Langkah kita tadi di sebelah sini. Formula kita dy dx sama dengan delta X menghampiri kosong, delta Y bahagi delta X. Okay, so ini formula kita. Untuk case kita ni, kita guna formula ni. Dia nampak lain tapi sama saja. Ini formula kita. Dan apa yang kita nak buat ialah sama macam tadi. Kita masukkan apa yang kita cari tadi, masukkan ke sini. Selepas kita masukkan, langkah yang sama, kita gantikan delta X dengan kosong. Okey, mari kita tengok cara kita nak buat ni. Saya sambung di sini. Formula kita f prime x sama dengan fx tambah delta x tolak fx bahagi dengan delta X. Dan kita masukkan apa yang kita cari di sini, 5. Kita masukkan dan ganti semua ni dengan 5. Oh ya, saya terlupa nak tulis had kita. Had kita sudah terlupa di sini, so saya ganti masuk had di depan. Tulis had di depan. Pecahan tu jadi 5. Sekarang kita nak gantikan delta X dengan kosong. Tetapi bila kita tengok sini, sini tak ada delta X. Tak boleh ganti delta X dengan kosong. Oleh sebab itu, kita tulis semula 5 ini. Dan inilah jawapan dia. So, maksudnya bila kita membuat pembezaan 5X tolak 2, kita akan dapat 5. Inilah prinsip pertama. Okay, so itulah dia.